Nisa. Akak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bi talabil 'ilmi asy-syar'i wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u Allahu dzul fadlil 'adzim. Wa sallallahu wa sallama 'alal qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ahli majlisul ilmi yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah. Pada malam ini kita dapat bersama dalam majlisul ilmi untuk kita belajar sama mengenai dengan ajaran-ajaran ataupun ilmu yang mari daripada wahyu Allah Ta'ala, sama ada ilmu daripada Al-Quran, wahyul Quran, ataupun ilmu yang datang melalui wahyu, iaitu wahyu sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, saya teringat budak-budak semasa kita pergi solat sama dengan orang-orang tua. Orang tua saya sendiri pun dia tak biasa royak. Dengan sebab apa? Apabila kita pergi semaya, bismillah tu imam baca tak derah. Apabila kita pergi maya subuh, apa masjid lain dia maya subuh dia berkunut, dan juga apakah sebab beberapa masjid yang dia tidak berkunut. Kadang-kadang benda seperti itu pun saya tidak dapat tahu daripada orang yang jadi ayah saya lah, yang tak royak apa, tak kunut apa, tak bismillah. Tetapi dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada saya, dapat rezeki sedikit sebanyak untuk mempelajari akan ilmu hadis Nabi SAW. Tidak banyak sangat, 5 tahun lebih kurangnya. Saya suka juga nak cuba nak tahu, katanya amalan kunut subuh di tempat kita ini yang kira kata dia adalah mazhab Al-Imam Syafi'i ini, dalil dia tu apa? Untuk kita nak tahu, buat kajian katanya, apakah dalil mereka yang sunat untuk kunut pada semaya subuh, dan juga apakah alasan pendapat yang pegang katanya semaya subuh ni tidak disunatkan kunut. Sama jugalah dengan masalah-masalah yang lain, seperti masalah pendapat yang kata buat apa kena baca bismillah derah, buat apa kena baca bismillah qahar, ataupun tak disunatkan baca. Semua itu tu sebenarnya masalah seperti masalah ini dia adalah masalah khilafiyah. Masalah yang selisih selama-lama dah. Kalau dia tak selisih semenjak zaman sahabat, dia akan selisih semenjak zaman tabi'in, anak murid sahabat, ataupun zaman selepas daripada tu. Khususnya yang kita dengar-dengar semua apabila kita dengar pendapat, iaitu selisih ataupun al-khilaf di antara imam-imam mazhab. Yang keempat itu tu, ataupun imam mazhab 4 orang itu tu, Abu Hanifah ataupun Imam Malik,
Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahul jami'. Semua itu tu kalau kita tanya katanya, adakah mereka sengaja nak selisih? Adakah Imam Abu Hanifah sengaja nak selisih dengan Imam Malik? Ataupun sehingga Al-Imam Syafi'i sendiri selaku anak murid kepada Al-Imam Malik, adakah Imam Syafi'i sengaja nak selisih dengan tok guru dia? Jawab katanya tidak. Tidak ada mazhab mana-mana, imam mana-mana yang mereka sengaja nak selisih dengan demo ni. Aku nak selisih dengan demo ni kerana aku tak suka muka mana, tak suka hati mana dengan demo ni. Tak. Tetapi selisihan mereka itu tu ada sebab. Sebuah buku yang kita boleh kalau nak baca apakah sebab yang para a'immah, para imam-imam khususnya mazhab Pak ini apakah sebab mereka selisih di antara mereka gemari? Hambali ataupun Imam Ahmad, Abu Hanifah raya katanya kunut subuh tidak disunat. Tapi mengapakah Al-Imam Syafi'i ataupun setengah daripada mazhab Al-Malikiyah Imam Malik itu tu sebut katanya sunat kunut subuh? Apakah sebab? Banyak beberapa sebab yang satu buku yang dikaryakan oleh seorang tokoh ulama yang namanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, seolah kata nak akid apa yang duk jadi penyakit ataupun jadi benar yang duk selisih di antara imam-imam itu tu apakah sebab? Di antara yang sebutnya boleh jadi setiap orang imam mereka tak ada ataupun tak biasa jumpa dalil yang mana dalil itu kadang-kadang imam yang lain jumpa. Hadis ning Imam Abu Hanifah tak biasa dengar, tak biasa mengapa. Tapi Imam Malik dia jumpa, dia mengaji, dia dengar dan juga dia mengapa. Dalil, setiap dalil itu tu bukan semua dalil itu sampai kepada setiap orang imam. Bahkan dalil, semua dalil itu tu bukan semua didengar oleh para sahabat. Sahabat Nabi bukan seperti Abu Bakar, bukan Abu Bakar dengar belaka hadis daripada Nabi SAW. Umar ibn Khattab dia sendiri pun tidak dengar semua hadis daripada Nabi SAW. Kita dah dengar contoh yang banyak. Umar biasa bawa tentera pergi kepada Syam. Siapa nak masuk ke Syam dengar khabar katanya ada penyakit ta'un, dia tahan buat balah mana, bicar kata balah mana, sehingganya sahabat Abdurrahman bin Auf bangun berdiri dan royak sebut hadis Nabi kata apabila kamu dengar suatu tempat adanya penyakit ta'un sebar, kalau duk dalam dah jangan keluar, kalaulah tak masuk lagi jangan masuk pergi kepada tempat kawasan yang sebar penyakit ta'un itu. Umar tak biasa dengar hadis ni daripada Nabi SAW. Tanya kepada sahabat yang lain, ada siapa yang dengar bersama dengan Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang lain lagi ramai mereka dengar bersama dengan Abdurrahman bin Auf. Sama juga. Bukan setiap hadis yang disapa kepada Al-Imam Abu Hanifah, bukan setiap hadis yang disapa kepada Imam Malik. Sama juga bukan setiap hadis yang disapa kepada Al-Imam Syafi'i ataupun Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi satu masalah yang saya sendiri niat untuk nak dapat ilmu bagi saya sendirilah, khususnya yang pertama sekali itu tu kita nak buat kajian sama pada malam ni katanya hadis yang dok sebut mengenai dengan baca kunut subuh itu tu ada berapa hadis sebanyaknya yang nak carilah. Boleh dok cari yang dipakai jadi dalil oleh imam-imam mazhab, khususnya mazhab Al-Imam Syafi'i lah yang disunatkan katanya baca kunut dalam semaya subuh itu. Tujuan yang kita nak dengar ataupun buat kajiannya bukan kita nak merenahkan orang yang pegang pendapat ataupun mereka yang taklid kepada mazhab Al-Imam Syafi'i, tidak. Bahkan sebaliknya, kita sendiri pada hari ini orang yang agak kata kira dia katanya faham sunnah, pegang dengan sunnah, apa jalan keluar kepada masyarakat pada hari ini apabila kita tahu
dalil yang kita duk amal. Kadang-kadang kita duk amal, kita semaya tak baca kunut, tapi kita tak tahu apa dalil yang kita tak baca kunut. Dan juga setengah orang yang faham sunnah maki kepada orang yang kata-kata dia baca kunut lah. Mereka itu baca kunut fok gitu tu. Kadang-kadang kita tak tahu kata apakah sebab mereka baca kunut dan juga apakah dalil mereka. Makna katanya tujuan kita pada malam ni untuk nak buka dada wiluah. Untuk nak buka dada wiluah, sama ada orang yang tak biasa dengar, kita akan tahu katanya mengapakah sebab yang tidak disunatkan baca kunut. Manakala kita yang tak baca kunut, kita nak buat belah mana ataupun kita nak buka dada wiluah belah mana kepada saudara kita yang mereka berpegang dengan mazhab Al-Imam Syafi'i yang disunatkan kata baca kunut itu. Itulah tujuan kita tidak nak merenah sesiapa dak. Tetapi tujuan kita nak buka dada wiluah katanya dengan keadaan yang selisih masalah yang orang panggil tak far'iyah sahaja, bukan sakut dengan akidah dak lah. Kalau semaya yang baca kunut pun sah juga, yang tak baca kunut pun sah juga. Kita nak buka dada masyarakat kita wiluah tu malam mana dia boleh terima pergi mari. Orang yang tak baca kunut faham apakah sebab mereka baca kunut, kita tak kelahi. Sama juga orang yang dia baca kunut, dia tak kelahi kepada orang yang tak baca kunut dengan sebab tahu apakah sebab mereka tak baca kunut. Itu kita nak terahipun hadis Nabi SAW yang mengenai dengan kunut subuh ataupun al-ahadith al-waridah fi qunut al-fajri ataupun qunut as-subhi. Jadi beberapa hadis lah yang pakar ambil jadi dalil, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi sendiri pun wari hadis, wari pendapat katanya dalam mazhab Syafi'i ini sunat bacakan kunut di dalam solat subuh. Iaitu hukum dianya iaitu sunat muakkadah sahaja. Sunat muakkadah dia kata balah mana? Qala An-Nawawi a'lam anna al-qunuta masyru'un 'indana fi as-subhi. Ketahuilah bahawa kunut itu tu disyarak di sisi kami, iaitu indana di sini maksud kata di sisi mazhab kami ini khususnya di dalam solat subuh. Wa huwa sunnatun muakkadah, iaitu sunat muakkadah. Sunat yang ditekankan. وذلك لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. Ni Imam Nawawi bagi pendapat serta bagi dalil. Serta bagi dalil. Ini di antara hadis yang dipegang katanya sunat baca kunut. Kita cuba tengok ada hadis mana ratib dan juga kita buat kajian demi satu. Hadis yang pertama hadis takdi lah. Hadis takdi iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa ad-dunya. Sentiasa Nabi duk baca kunut lagi. Katakan sebelum daripada ni Nabi baca kunut nazilah. Kunut iaitu doa kepada orang mukmin dan juga kunut yang melaknatkan orang kafir yang bunuh orang Islam semasa Nabi SAW. Sehingga yang selepas daripada itu tarak Nabi tinggal. Tapi ada sebab katanya ada suatu masa ataupun suatu solat yang Nabi masih duk baca kunut laginya, iaitu pada semaya subuh. Hatta faraqad dunya, sehingga Nabi SAW meninggal dunia ataupun mati. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Anas juga pada jalan yang lain. Kita akan buat kajian sesanya. Hadis Anas yang kedua ini, Anas sebut katanya qanabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman ahsabuhu wa rabi'in hatta faraqtuhum. Sebut katanya aku biasa berkunut sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi mati, aku berkunut, semaya kunut bersama dengan Abu Bakar, bersama selepas Abu Bakar pun Umar, selepas Umarnya Uthman,
dan juga bersama dengan orang yang keempat iaitu Ali bin Abi Talib, hatta faraktuhum, sehingga aku ni meninggal dunia ataupun aku ni mati. Tinggal daripada mereka itu matilah. Tidak bersama dengan mereka. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga pada jalan yang lain tapi adalah daripada Anas bin Malik sebagai khadim Nabi, sahabat Nabi dan juga khadim Nabi SAW juga. Kana Rasulullah SAW la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw ala qaumin. Anas cerita katanya, hadis yang ketiga ini, Nabi SAW tidak akan kunut, melainkan di dalam kunut itu tu doa kepada satu kaum, iaitu doa kepada orang yang beriman, orang Islam, ataupun doa dalam kunut itu tu ala qaumin, ke atas satu kaum, iaitu laknat kepada orang-orang yang kafir, orang yang bunuh orang Islam zaman Nabi SAW. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempatnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunuti min salati subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar fak kami ini akan satu doa untuk kami, fak kami doa dengan doa itu tu di dalam kunut semasa semaya subuh. Semasa semaya subuh. Hadis yang kelima, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah biasa sabda royak kepada anak murid dia, wallahi la aqrabanna lakum salata Rasulillah. Royak suruh kepada anak-anak murid dia, katanya aku akan nak tunjuk kata semaya hak sangat serupa dengan Nabi itu balas mana semaya. Nak tunjuk iaitu nak semaya jadi contoh sahabat ataupun anak-anak murid dia tu tengok katanya semaya Nabi itu balas mana. Fa kana Abu Hurairah yaqnutu fi ar-rak'ati al-akhirah min salati adh-dhuhri wa salati al-'isha wa salati as-subhi fayad'u lil mu'minin wa yal'anu al-kafirin. Semaya sapa kepada suatu ataupun sapa kepada rakaat yang terakhir di dalam solat zuhur, solat isya dan juga solat subuh. Tiga-tiga solat ini pada rakaat yang terakhirnya Abu Hurairah ni doa kunut. Doa kunut yaqnutu fi rakaatil akhirah. Doa kunut pada rakaat yang terakhir. Fayad'u, dalam doa kunut itu tu doa kepada orang yang beriman, wa yal'anul kafirin, dan juga melaknat orang-orang kafir. Ini 5 hadis yang sebut mengenai dengan doa ataupun kunut. Kita tengok hadis demi satu hadis. Bagi orang yang mereka taklid dengan mazhab Syafi'i ini, cukup mereka beramal dengan hadis-hadis ini. Orang yang ikuti mazhab Syafi'i yang sunat baca kunut subuh ini cukup. Ini semua dalil yang mereka boleh nak pakai guna untuk nak beramal dengan amalan itu. Tetapi dengan amanah ilmiah, sebenarnya setiap pendapat itu tu semua ada dalil belaka. Pendapat ataupun masalah mana-mana yang diselisihkan oleh para ulama itu tu, setiap pendapat ada dalil jadi asah belaka. Bahkan kadang-kadang satu pendapat ataupun dua mazhab yang selisih itu tu pakai dalil yang sama. Dalil yang sama tapi fahamnya tak sama. Dalil yang sama tapi fahamnya tak sama. Tetapi setiap mazhab itu tu tidak ada pendapat mana yang keluar daripada mulut Abu Hanifah, yang keluar daripada mulut Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berdasar daripada dalil belaka, khususnya mengenai dengan ibadat. Kerana imam-imam itu tak pasti ataupun tak boleh mereka nak ijtihad dengan tanpanya dalil ada. Walaupun selebih kurangnya dalil yang sangat lemah yang ada di sisi dia, itu dah cukup bagi mereka itu.
Tetapi setiap pendapat apabila dia ada dalil, kalau kita kira kata hak ni pun ada dalil, hak ni pun ada dalil, hak ni pun ada dalil, makna kata boleh amal belaka. Tetapi di dalam ilmu hadis, setiap hadis itu tu dia ada peringkat ataupun kekuatan tak sama. Hadis ni kadang-kadang dia lebih kuat daripada hadis yang kedua, ataupun hadis kedua kadang-kadang lebih kuat daripada hadis yang pertama. Jadi kita nak cuba tengoklah hadis yang baca semua itu tu dengan kajian di segi ilmu hadis melalui takhrij. Takhrij ni mana katanya cek demi satu hadis. Tu ikut habis jalan satu hadis tu dia ada berapa jalan. Cek satu-satu sehingga tahu katanya hukum akhir sekali itu ulama dia berhukum tu bala mana. Hadis itu adakah sahih? Hadis itu adakah dia sekadar hasan, ataupun hadis itu dia adalah hadis dhaif. Dhaif ringan ataupun dhaif kuat, ataupun sampai kepada peringkat yang palsu melalui takhrij yang ulama telah buat kajian. Jadi hadis yang pertama ini adalah hadis Anas adalah hadis yang diguna pakai banyak sekali. Sebagai orang panggil kata hadis umdah, sebagai hadis yang jadi tiai kepada mazhab Syafi'i sendiri pun pergi hadis Anas ini. Jadi yang pertama sekali kita nak buat kajian hadis Anas lah. Kata hadis Anas ini akhir sekali pendapat hukum ulama yang hukumkan hadis Anas ini tu balas mana? Bukan saya lah yang hukum. Tapi kita cuba tengok katanya ulama demi satu-satu tu dia hukum hadis ni balas mana, dia wikcan hadis ni tu balas mana. Jadi hadis ni sebut daripada Anas bahwasanya Nabi masih berkunut di dalam solat fajar ataupun solat subuh sehingganya Nabi meninggal dunia. Sehingga meninggal dunia. Hadis ini orang yang ambil daripada nabinya, cerita daripada nabinya, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Nabi dan juga sahabat Nabi. Anas ni dia kalau kita sebutnya tak boleh jadilah Anas ni nak riwayat silap daripada Nabi, dengan sebabnya dia duduk dengan Nabi ni lama 10 tahun. Semasa Nabi SAW sampai Madinah, mak dia wari dah Anas mari wari kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi SAW sehingga Nabi meninggal dunia. Selepas daripada Nabi meninggal dunia, dia masih hidup. Masa Abu Bakar 2 tahun dia hidup sehingga Abu Bakar meninggal dunia. Semasa Umar hidup, dia pun hidup sehingga Umar meninggal dunia, sehingga Uthman dan juga sehingga Ali bin Abi Talib. Kerana Anas ni dia umur panjang sikit mati ataupun tahun meninggal dunia dia itu tu pada tahun 94 Hijrah. 94 Hijrah yang Anas bin Malik meninggal dunia. Hadis yang pertama tadinya Anas cerita daripada Nabi, orang ataupun anak murid Anas yang ambil hadis ni daripada Anas iaitu Ar-Rabi' bin Anas. Namanya Ar-Rabi' bin Anas, dan juga anak murid Ar-Rabi' ataupun orang yang ambil hadis riwayat hadis ni daripada Ar-Rabi' bin Anas iaitu Abu Ja'far Ar-Razi. Dan juga hadis ini jalan yang pertama Abu Ja'far ambil daripada Rabi' ambil daripada Anas daripada Nabi, dengan cerita perbuatan Nabi iaitu kunut pada solat subuh itu. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia, dan juga Ad-Darqutni dalam kitab Sunan dia, dan juga imam-imam yang lain. Ini jalan yang pertama. Jalan yang pertama. Jalan yang pertama ininya yang ulama kritik orang panggil wikcan. Kata ada masalahnya di mana tempat. Yang duk jadi masalahnya iaitu penrawi hadis yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far ambil daripada Rabi' bin Anas, Rabi' ambil daripada Anas ambil daripada Nabi. Ini sanad orang panggil. Abu Ja'far Ar-Razi gelar Abu Ja'far. Abu depan ni gelar. Nama sungguh dianya Isa bin Haman. Meninggal dunia pada tahun 160 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 160 Hijrah. Apakah ulama sebut mengenai dengan dia?
Di dalam ilmu hadis ni setiap perawi ni tak ada rawi mana yang ulama takwi. Dua. Satunya emma takwi at-ta'dil. At-ta'dil mana kata bui di segi kunatam, kebaikan dia, keadilan dia. Ataupun kalau rawi tak dapat adalah, tak dapat keadilan ataupun orang panggil hukum adil daripada ulama hadis yang lain, dia akan dapat al-jarhu. At-tajrih mana katanya kritik, kata dia ni ada masalah di dalam riwayat hadis. Sakitlah makna katanya tidak sempurna ataupun tidak kuat di segi meriwayatkan hadis. Sama ada dia dapat adalah ataupun yang keduanya dapat kritik ataupun ta'awwaq, hukum ta'awwaq di segi riwayat hadis, lemah di segi riwayat hadis. Yang pertama sekalinya, ulama yang pertama namanya Ibn Hibban. Ibn Hibban ini ulama hadis yang meninggal dunia pada tahun 354 Hijrah, tuai kepada kitab Sahih Ibn Hibban dan juga kitab yang terkenal agak dia iaitu kitab Al-Thiqat. Ibn Hibban sebut katanya, kana an-nas yattaquna min hadith Rabi' bin Anas ma kana min riwayati Abi Ja'far anhu lianna ahadithahu anhu ittiraban kathira. Ibn Hibban yang katanya adalah manusia masa tu sangat takut kepada hadis. Hadis mana-mana pun, iaitu hadis Rabi' bin Sulaiman. Hadis Rabi' bin Sulaiman, tetapi hadis Rabi' bin Sulaiman yang diriwayatkan oleh anak murid dia yang namanya Abu Ja'far. Apabila hadis Rabi' bin Sulaiman yang diriwayatkan oleh anak murid dia namanya Abu Ja'far Ar-Razi, an-nas yattaqun, orang ni takut bimeh. Kerana apa? Lianna ahadithahu anhu, kerana Abu Ja'far apabila dia riwayat hadis Ar-Rabi' bin Sulaiman ittiraban kathira, hadis ni silap salah banyak apabila riwayat daripada Tok Guru dia Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ittiraban kathira, selisih banyak. Ini yang pertama sekali. Yang keduanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah. Tuai kepada mazhab Hanbali, tuai kepada kitab Al-Musnad Imam Ahmad. Sebut mengenai dengan Abu Ja'far Ar-Razi katanya laisa bil qawi fil hadis. Abu Ja'far seorang ni yang ada dalam sanad yang pertama ini dia di segi riwayat hadis ni tak kuat. Laisa bil qawi fil hadis, tak kuat, lemah lah mana kata. Orang yang ketiganya Ali Al-Madini wa Yahya Ibn Ma'in yang meninggal dua orang ni, meninggal dunia 233 seorang dan juga 234 seorang. Kedua-dua sebut katanya yuktab hadithuhu illa annahu yukhti. Hadis dia tu, hadis Abu Ja'far Ar-Razi, ada masalahnya hadis dia apabila riwayat boleh tulis, tapi kebanyakan dia riwayat hadis tu silap salah semua, yukhti, silap salah semua. Yang ke limanya Abu Zur'ah Ar-Razi, sebut katanya syekh yahimu kathiran. Syekh dalam panggil level kita ni, apabila kita siapa yang kita panggil syekh ni, mana kata dia ilmu banyak kalau masa kita. Tapi kalau di sisi istilah ulama hadis, apabila dia panggil syekh seorang mana, makna kata ingatan dia itu tu lemah. Yahimu kathiran, silap salah banyak apabila dia riwayat hadis Nabi SAW. Dan juga Al-Imam An-Nasai, tuai kepada kitab Sunan Nasai, dan juga Al-Imam Al-Ijli sebut juga katanya Abu Ja'far Ar-Razi ini laisa bil qawi, dia tak kuat di segi riwayat hadis Nabi SAW. Maka kesimpulannya hadis Nabi ni apabila dalam sanad ada satu orang saja pun rawi hadis yang lemah, maka hadis itu tidak sahih daripada Nabi SAW. Kerana syarat nak jadi hadis sahih tu, kita ulas semula, mattasala sanaduhu binaqli adlin dhabitin an mithlihi min ghairi syudhudhin wala illah. 5 syarat yang kena cukup.
barulah nak jadi hadis yang sahih. Hadis yang syarat yang pertama, sanad kena hubung, jangan tak boleh putus. Makna kata anak murid dengan tok guru seorang ni dengan sungguh. Biasa jumpa sungguh dengan sungguh hadis ni daripada tok guru seorang ni. Yang keduanya, tok guru dengan anak murid adlin, kena berjuru, kena ada keadilan. Sifat bertakwa kepada Allah Ta'ala, tak buat jahat, tak buat bid'ah, tak buat syirik kepada Allah Ta'ala, menurut apa yang diletakkan oleh ulama-ulama hadis. Yang ketiganya, babitin, iaitu ingatan yang kuat. Ingatan yang kuat. Maka hadis ni kalau kita turut kaji dengan sanad Abu Ja'far Ar-Razi, menurut apa yang dihukumkan oleh ulama-ulama hadis tadi yang dibacakan, maka sanad hadis yang pertama ini tidak sahih daripada Nabi SAW. Kerana ada seorang perawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, kedudukan dia itu lemah apabila riwayat hadis. Pergi kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua tadi adalah hadis Anas juga. Hadis Anas juga. Anas ni sahabat Nabi, adalah sahabat yang umur panjang seperti kita ayat tadi. Apabila hidup dia panjang, makna kata anak murid dia ni bukan seorang ataupun ramai anak murid dia. Selain daripada anak murid dia tadi itu yang namanya Ar-Rabi' bin Anas, dia ada anak murid dua orang lagi yang riwayat hadis ni sama, iaitu orang yang pertama namanya Ismail Al-Makki, dan juga yang keduanya Amr bin Ubaid. Di dalam hadis yang saya baca tadinya, iaitu Anas cerita katanya, qanattu ma'a Rasulillah, aku ni berkunut, biasa semaya kunut bersama dengan Nabi, kunut sama dengan Abu Bakar, biasa kunut bersama dengan Umar, Uthman, Ali, mereka ini kunut belaka. Sehingganya aku meninggal dunia, kunut belaka mereka ini. Nabi, khalifah 4 orang kunut belaka. Kalau turut hadis Anas jalan ataupun lafaz yang kedua, maka sunat kita kunut subuh. Kerana Anas cerita katanya 4 orang bersama dengan Nabi-Nya 5 kunut belaka. Hadis ini anak murid dia, bukan anak murid Anas, anak murid Anas yang ambil daripada Anas, iaitu Al-Hasan bin Abil Hasan. Al-Hasan bin Abil Hasan, dan juga Al-Hasan ini ada anak murid 2 orang riwayat daripada dia, iaitu Ismail Al-Makki tadi, dan juga yang keduanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Kalau menurut ilmu hadis, apabila ada jalan lain mari sokong, makna kata hadis yang pertama tadi Abu Ja'far tadi, dia akan upgrade, orang panggil naik peringkat. Hukum tadi, kalau kita nak beri hukum hadis tadinya dhaif, hadisnya dhaif. Tapi kalau dhaif tak kuat sangat di segi ilmu hadis, dia ada ada peluang untuk nak upgrade, naik mari jadi hadis hasan li ghairi. Kalau ada jalan lain, ada jalan yang lain mari sokong. Sama ada jalan yang lebih kuat ataupun jalan yang kuat, kekuatan sama, kalau mari sokong, wawi hadis jalan yang pertama itu naik peringkat mari jadi hadis hasan li ghairi. Tetapi kita cuba tengok jalan yang kedua ini. Jalan yang pertama tadi daripada Anas, Ar-Rabi' bin Anas. Jalan yang kedua Al-Hasan. Yang ambil daripada Hasan ni 2 orang, Ismail Al-Makki dan juga seorang laginya Amr bin Ubaid. Jadi malam ni kita ngaji hadis sikit lah, untuk kita dapat kesimpulan, kita faham belah mana. Ismail Al-Makki, kita tengok orang yang pertama. Ismail Al-Makki ini nama sungguh dia Ismail bin Muslim Al-Makki. Bagaimana ulama hukum ataupun kedudukan dia? Imam Ahmad bin Hanbal sebut mengenai dengan Ismail bin Muslim Al-Makki seorang ni, katanya munkarul hadis. Munkar hadis mana kata hadis ditolak, tak boleh terima hadis dia. Munkarul hadis ni hukum dia teruklah. Al-Imam An-Nasa'i hukum Ismail Al-Makki katanya matrukul hadis. Matrukul hadis, hadis dia ni ditinggal, tak boleh ditulis, tak boleh diguna, tak boleh diriwayat. Taraka, turik, ditinggal.
Nah, hadis matruk ini ni kalau dalam orang panggil tu ranking hadis ni andap dia ni sebelum nak sampai hadis maudhu'. Hadis maudhu' bawah sekali. Hadis matruk. Ke atas daripada hadis matruk, hadis mungkar, hadis nak pergi kepada hadis dhaif biasa, hasan dan juga sahih. Bawah sekali hadis maudhu' ataupun hadis palsu yang kita dah biasa dengar sebelum daripada ni. Maka Al-Imam An-Nasa'i hukum Ismail Al-Makki katanya matrukul hadis. Teruklah. Imam Yahya bin Ma'in sebut katanya laisa bi syai'. Tak ada gapo panggil tu, tak ada gapo sikit abu, tak boleh pakai gapo sikit abu hadis dia. Ali Al-Madini la yuktab hadithuh, tidak dituliskan hadis dia, tak boleh tulis hadis dia. Mana kata hadis teruk lajak. Tulis pun tak ada, saja ya. Kalau banding dengan Abu Ja'far Ar-Razi tadi tu, Ibnu Ma'in dia kata yuktab hadithuh, ditulis hadis dia. Walaupun dia itu tu apabila riwayat hadis tu salah banyak acak kali, tapi kadang-kadang ulama menggalakkan juga untuk tulis hadis dia untuk kita khabar masa depan kalau jumpa hadis pasal ni, kita tahu kata hadis ni ada masalah. Tapi kalau hadis teruk telajak seperti hadis Ismail Al-Makki, kata Ali Al-Madini katanya la yuktab hadithuh, tidak digalak untuk tuliskan hadis dia, syatat hadis dia. Hadis mana? Maka Ismail Al-Makki ni hukum dia matruk, mungkar, teruk. Mana kata dhaif jiddan, teruklah dia ni, kedudukan dia ni sangat teruk. Tidak boleh nak pergi sokong jalan yang pertama untuk naik mari jadi hadis hasan dan juga boleh amal, tak boleh. Orang yang keduanya saing dia, riwayat sama, pakat riwayat daripada tok guru yang sama iaitu hasan, iaitu namanya Amru bin Ubaid yang meninggal dunia pada tahun 144 Hijrah. 144 Hijrah. Amru bin Ubaid ini seorang penrawi yang apabila riwayat hadis ni ada beberapa ulama hadis tinggal dulu hadis dia. Seperti Syu'bah ibn Hajjaj, seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Mereka ini adalah ulama hadis yang hebat berlaku. Apabila mereka ini jumpa hadis Amru bin Ubaid, tinggal dulu, tak ada padu dulu dia panggil. Ibnu Ma'in laisa bi syai'in rajulun su', tak ada gapo sikit apa. Hadis dia tak ada gapo, tak pakai gapo. Bahkan dia ini rajulun su' adalah seorang lelaki yang jahat. Abu Hatim sebut kata Amru bin Ubaid matrukul hadis, hadis dia ditinggal. Ad-Daraqutni laisa bil qawi, tak kuat. An-Nasa'i laisa bi thiqah, dia ni tak thiqah, tidak dipercayai apabila riwayat hadis. Wala yuktab hadithuh, dan juga hadis dia ni tidak ditulis, tidak digalak tulis. Wa matrukul hadis, dan juga hadis dia tu ditinggal. Abdullah bin Ahmad, Abdullah ni anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah cerita katanya satu kali aku dengar ayah aku iaitu Imam Ahmad yuhaddithuna an Amr bin Ubaid, satu hadis daripada Amr bin Ubaid. Tapi apabila riwayat sebut sanad itu tu, Abdullah ya kadang-kadang ayahku ni tak sebut nama dia dulu, tak sebut kata an Amr bin Ubaid, tak sebut nama Amr bin Ubaid dulu, bahkan sebut an rajulin, sebut kalimah rajulin daripada satu orang lelaki, tak wani nak sebut nama. Wa kana la yusammihi, tak sebut nama dia. Thumma tarakahu ba'da dhalik, tinggal wala yuhaddithu anhu, dan juga tidak riwayat. Ayahku ni tak riwayat sikit habuk hadis apabila diriwayat daripada Amr bin Ubaid. Maka kalau kita teliti tengok katanya jalan yang kedua sama ada Ismail Al-Makki ataupun Amr bin Ubaid, yang ada satu ulama hadis Ayyub As-Sakhtiyani sebut katanya kana Amru yakdzib fil hadis, dia ni salah satu pendusta juga dalam riwayat hadis. Makna katanya teruklah kedudukan sama ada Ismail Al-Makki ataupun Amr bin Ubaid, kedua-dua ini lebih teruk daripada orang yang pertama Abu Ja'far Ar-Razi tadi. Apabila lebih teruk, jalan yang kedua ni tak boleh nak mari sokong dan juga nak kuat jalan yang pertama untuk naik hadis daripada dhaif jadi hadis yang hasan, tak boleh. Maka hadis yang pertama
masih dhaif, dan juga hadis yang kedua itu pun sangat dhaif juga, dhaifun jiddan juga. Hadis yang ketiga, hadis yang ketiga masih bersama dengan hadis Anas lagi. Satu orang yang riwayat, yang pertama tadi anak murid Anas tadi Ar-Rabi' bin Anas, anak murid yang kedua Al-Hasan bin Abi Hasan, anak murid yang ketiga iaitu Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah riwayat satu hadis daripada Anas. Orang yang riwayat hadis daripada Qatadah, nama dia Sa'id bin Abi Arubah. Sebut dengan lafaz katanya, sebut katanya Nabi SAW dalam Sahih Ibn Khuzaimah, Nabi SAW apabila dia doa, idza la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw ala qaumin. Nabi SAW tak kunut melainkan apabila kunut ni hanya sekadar doa kepada orang Islam dan juga melaknat orang-orang yang kafir. Hadis ni riwayat oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah. Ibn Hajar ayat kata isnadun sahih, sanad dia ni sahih. Sanad dia sahih. Katanya Ibn Abdul Hadi, dia katanya sanaduhu sahihun, sanad hadis ni sahih. Tetapi isi kandungan hadis ni wa huwa nassun fi anna al-qunuta mukhtassun bin nazilati. Tapi doa kunut yang maksud dalam hadis ni adalah kunut nazilah, bukan kunut subuh dah. Maksud dianya iaitu kunut an-nazilah. Seperti kunut nazilah ni macam mana? Apabila berlaku orang Islam di Palestin dibunuh, kita disunatkan kunut nazilah. Sehingga 5 waktu pun 5 waktu kita kunut nazilah untuk doa kepada orang Islam di Palestin dan juga melaknat orang yang bunuh orang Islam di Palestin. Sama juga. Semasa Nabi itu tu ada riwayat sebab kata qanata syahran wahidan. Nabi ni qanata, Nabi ni kunut sebulan panjang untuk doa ya Allah Taala tolong orang Islam dan juga melaknatkan orang kafir. Maka hadis jalan yang ketiga daripada Anas, iaitu melalui anak murid yang namanya Qatadah, adalah hadis yang sahih, tapi maksud dia adalah kunut nazilah, bukan kunut solat subuh dah. Ni nak tunjuk katanya biasa yang satu orang tok guru dia ada anak murid ramai. Satu orang tok guru ada anak murid ramai. Ada anak murid yang apabila dengar daripada tok guru belah mana, cerita belah tu. Ada anak murid yang dengar daripada tok guru, tapi apabila lagi cerita orang lain tu, cerita silap salah sikit. Tak serupa yang asal dengar daripada tok guru. Tu biasa seperti anak murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga. Itu jalan yang ketiga. Jalan yang pertama tadi ulas sekali lagi Rabi' bin Anas. Jalan yang ketiga Al-Hasan bin Abi Hasan. Kedua jalan yang pertama ini tidak sahih daripada Nabi. Jalan yang ketiga sahih, tapi bukan maksud sunat baca kunut subuh, tapi dia adalah kunut nazilah. Jalan yang keempat daripada anak murid yang keempatnya namanya Asim bin Sulaiman. Asim bin Sulaiman. Asim ambil daripada Anas. Anak murid Asim yang riwayat hadis ni daripada Asim iaitu namanya Qais bin Ar-Rabi'. Qais bin Ar-Rabi'. Yang mana hadis ini riwayat oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, seperti mana disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab At-Talkhis Al-Habir. Ibn Hajar ni seorang ulama hadis bermazhab Imam Syafi'i. Jadi Asim sebut katanya qulna li Anas, aku ni tanya Anas satu kali, inna qauman yaz'umuna anna an-nabiyya lam yazal yaqnut fil fajri. Ada satu kaum, satu kumpulan orang manusia yang mendakwa katanya Nabi ni sentiasa duk baca kunut lagi, kunut subuh. Selepas daripada Nabi baca sepanjang masa sebelum daripada ni, dalam riwayat yang sahih hatta taraka, Nabi tinggal. Tapi ada apabila Nabi tinggal dah, ada riwayat tinggal, ada orang yang dakwa kata Nabi dia baca lagi. Balah mana ya Anas? Kerana Anas ni hidup bersama dengan Nabi sehingga Nabi meninggal dunia. Faqala kadzabu.
mereka itu yang dakwa kata Nabi duk kunut lagi itu tu kadzabu, dusta, bohong. Innama qanata syahran wahidan yad'u ala hayyin min ahya'il musyrikin. Bahkan Nabi itu kunut selama sebulan saja. Dan juga kunut Nabi itu tu adalah tujuan kunutnya untuk nak doa untuk Allah Ta'ala ni cakkan orang yang masih hidup daripada golongan orang musyrikin yang buat jahat terhadap orang Islam, iaitu kunut nazilah lah. Iaitu kunut an-nazilah. Di sini kita boleh kata apa? Satunya yang mendakwa kata Nabi kunut subuh itu tu anak ayat katanya kadzabu, bohong. Yang keduanya yang Nabi kunut sebelum daripada tu iaitu kunut nazilah. Katanya hadis ni, hukum hadis ni katanya Al-Hafidh Ibn Hajar wa qais wa in kana dha'ifan lakinnahu lam yuttaham bikadzibin. Qais yang riwayat daripada Asim anak murid Anas tadi, walaupun Qais kedudukan dia di sisi ulama hadis dia adalah lemah, tapi dia ini tidak dituduh kata dia adalah orang yang dusta, tak. Maka hadis yang kedua soalannya, kita tanya faktanya boleh diamal ataupun boleh dipakai jadi dalil katanya sunat baca kunut subuh ataupun tidak, ini kita boleh jawab. Ini kita boleh jawab. Itu hadis Anas daripada 4 jalan. 2 jalan yang pertama yang tunjuk katanya sunat baca kunut subuh, kedua-dua jalan itu tidak sahih daripada Nabi. Jalan yang ketiga sahih, tapi bukan maksud kunut subuh, tetapi dia maksud kunut an-nazilah. Sama juga jalan yang keempat tadi. Hadis yang seterusnya daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yu'allimuna kana Rasulullah SAW yu'allimuna du'aan. Nabi biasa ajar fak kami satu doa untuk fak kami, doa dalam kunut semasa semaya subuh. Hadis ini riwayat oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunnah Al-Kubra dia, 2 jalan. Iaitu daripada Abdullah bin Abbas, yang ambil riwayat hadis daripada Abdullah bin Abbas, Buraid bin Abi Maryam, yang ambil daripada Buraid bin Abi Maryam, Abdurrahman bin Hurmuz ataupun Ibnu Hurmuz, yang ambil daripada Ibnu Hurmuz Ibnu Juraish, dan juga anak murid Ibnu Juraish 2 orang. Yang pertama sekali Al-Walid bin Muslim, yang kedua Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Kedua-dua jalan ini riwayat oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan dia. Hadis ni ada sebut oleh Al-Imam Ibn Hajar sendiri. Ibn Hajar ni ulama hadis besar, meninggal dunia pada tahun 852 Hijrah. Ibn Hajar ni ulama hadis berasal daripada Mesir dan juga bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Tidak ada orang yang ngaji fiqh ataupun ngaji hadis tak kenal Ibn Hajar, kenal belaka. Di dalam kitab Ibn Hajar, kitab banyak, kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, kitab banyak lagi kitab dia, dan juga salah satu kitab hadis dia yang termasyhurnya iaitu kitab Bulughul Maram. Di dalam kitab Bulughul Maram, kitabus solah, tajuk sakut dengan semaya. Babu sifatus solah, bab yang sakut dengan sifat cara semaya mengikut sunnah Nabi SAW. Ma yuqalu fi qunutil witri, apakah yang dikata di dalam kunut witir itu, kata gapo? Dia waris semuanya 4 lafaz. Lafaz yang terakhir Ibn Hajar sebut katanya walil Baihaqi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna du'aan nad'u bihi fil qunuti min salati subhi. Hadis tadi lah. Dan juga Ibn Hajar sebut khamin belakang wa fi sanadihi dha'fun. Sanad hadis ni ada lemah. Sanad dia ni lemah. Dia tak sebut lemah sebab gapo? Lemah sebab ada penrawi mana yang ingat tak kuat, lemah dengan sebab sanad putus, ataupun lemah dengan sebab gapo, dia tak sebut. Saya cari jawapan hari ni hampir sehari cari jawapan, katanya apakah sebab dhaif yang dihukumkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita tengok dari segi sanad, Abdullah bin Abbas anak murid dia Buraid
Buraid ini kita tengok di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, nama guru Buraid, guru dalam kitab Jarh Ta'dil ni ulama dia orang habis. Anak murid seorang ni guru dia apa orang sebut nama seorang belakang, nama guru belakang seorang. Saya nak pergi tengok katanya Buraid bin Abi Maryam seorang ni daripada raica tok guru dia ada ke tak sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas. Kalau tak ada, makna kata Buraid tak dengar sungguh hadis ni daripada Abdullah bin Abbas. Apabila tak dengar sungguh daripada Abdullah bin Abbas, makna kata hadis ni sanad putus, maka menyebabkan hadis ini dhaif. Bagi tengok raica nama-nama tok guru Buraid bin Abi Maryam ada Abdullah bin Abbas, makna kata hadis ni sanad tak putus. Tengok kepada Abdul Rahman bin Hurmuz, saya dapat jawab katanya di dalam sanad ini ni yang ada masalahnya orang yang jadi anak murid Buraid itu iaitu Ibnu Hurmuz. Kita sebut kata tadi dua jalan. Al-Baihaqi jalan yang pertama tak sebut Abdul Rahman, sebut katanya Ibnu Hurmuz, anak Hurmuz. Jalan yang kedua Al-Baihaqi sebut Abdul Rahman bin Hurmuz, sebut nama. Jalan yang pertama tak sebut nama, sebut pak. Jalan yang kedua sebut nama serta sebut pak. Kalaulah Abdul Rahman bin Hurmuz, seorang ulama hadis yang terkenal yang gelar dia Al-A'rash, makna katanya thiqah, hadis tak ada masalah apa. Tetapi kita tengok Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitab di dalam kitab Talkhisul Habir, dia katanya Ibn Hurmuz al-madhkur syaikhun majhul. Dalam sanad ini ni anak murid kepada Buraid bin Abi Maryam Ibn Hurmuz, dia bukan Abdul Rahman, tetapi dia adalah Ibn Hurmuz. Dan juga Ibn Hurmuz ini syaikhun, seorang yang syekh majhul, tidak dikenal kata siapa dia. Dia tak kenal. Nama gapo anak dia, wanak bila tak ada komun, main komun. Di dalam ilmu hadis apabila ada penrawi mana yang majhul, tidak dikenal kata dia siapa, hadis itu tu dhaif, tidak boleh diterima. Ibn Hajar dia kata demoning ni syaikhul majhul, tidak dikenal. Wal akthar anna ismahu Abdul Rahman Al-A'rash. Kebanyakan dok kenal, dok biasa dengar Ibn Hurmuz, nama dia Abdul Rahman, tapi demoning bukan Abdul Rahman. Ibn Hajar ya, demoning ni bukan Abdul Rahman. Bukan Abdul Rahman, maka dia ni tak kenal kata siapa. Maka apabila tak kenal kata siapa, menyebabkan hadis ni dha'fun dhaif, tidak sahih daripada Nabi SAW. Tidak sahih apa? Dengan sebab ada satu penrawi yang tidak dikenalkan kata dia siapa. Kata juganya Syekh Al-Albani, lam ajidu man dzakara Abdul Rahman hadza amma al-A'raj fa huwa thiqatun ma'ruf. Aku tak jumpa juga ada ulama mana sebut katanya Ibn Hurmuz ini sebia. Tak ada biasa sebut. Maka masih majhul, tidak dikenali kata dia ni siapa, anak dia mari mana. Maka hadis ini seperti mana Ibn Hajar sebutlah, wa fi sanadihi dha'fun, dalam sanad dia itu dhaif, tidak sahih daripada Nabi SAW. Hadis yang terakhir, hadis Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah royak tadi kita baca dah tadi, katanya Abu Hurairah ni dia panggil anak murid dia semaya biar anak murid dia tengok. Dan royak kepada anak murid dia kata, ni semaya yang aku usaha nak semaya serupa dengan Nabi. Sehingga sampai kepada rakaat yang terakhir dalam semaya Isya, Zuhur dan juga Subuh, dia kunut. Abu Hurairah kunut, fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kafirin. Tapi kunut di situ dia adalah kunut an-nazilah, bukan kunut subuh dah. Dan juga hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan dia. Jadi itulah kalau menurut hadis semua, lima hadis itu tu yang baca, 5 jalan, 2 jalan, 3 jalan yang maksud dia kunut subuh itu tu, 3 jalan itu tidak sahih daripada Nabi. 2 jalan daripada hadis Anas,
Yang tak sahih jalan yang pertama dengan sebab ada rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, dan juga jalan yang kedua daripada Anas juga dengan tak sahih dengan sebab perawi dua orang namanya Ismail Al-Makki, dan juga yang keduanya Amr bin Ubaid, dan juga jalan yang ketiga tadi daripada Abdullah bin Abbas, iaitu Ibn Hurmuz, perawi yang tidak dikenal kata dia siapa, maka Al-Hafidh Ibn Hajar hukum kata dia adalah dhaif. Dan juga selain daripada tu, walaupun hadis dhaif, hadis sahih, tapi dia adalah maksud kunut an-nazilah, kunut an-nazilah. Itulah hadis. Kalau menurut kajian hadis ni, cukup mada bahwasanya tidak disunatkan ataupun tidak ada dalil yang kuat yang sunatkan kita baca kunut di dalam solat subuh. Tetapi dengan hakikat tempat kita, adalah orang komen katanya Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, negeri ASEAN ni orang dah kunut lama-lama dah, ratus-ratus tahun dah. Betul. Dan juga kita rasa kata itu tak salah kerana mereka bertaklid kepada mazhab yang mereka pegang, iaitu mazhab Al-Imam Syafi'i. Tetapi hukum taklid ini dia hanya bagi orang awam. Orang awam ni tak ada masalah apa, dan juga bukan kerja kita yang nak pergi balas dengan orang awam, orang kampung biasa. Kita yang mengaji sunnah, kita yang mengaji hadis yang sahih, apabila kita tahu kita nak pergi maki, kita nak pergi buat kelahi dengan orang yang baca kunut subuh ni, tak boleh. Kerana orang awam, mazhab mereka adalah mazhab guru mereka. Apabila guru mereka pegang mazhab Syafi'i, maka orang awam mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i. Maka dia tak ada dosa apa sikit habuk orang awam kalaulah mereka bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Jadi masalahnya, masalah yang jumpanya, kita apabila kita semaya masjid kita, tak ada gapo kita tak baca kunut, kerana sejak kita ni faham belaka bahawa kunut subuh tidak disunat dengan sebab tidak ada dalil yang sahih daripada Nabi. Tetapi masalahnya kita pergi kepada masjid yang lain, masjid di dalam kampung yang mereka baca kunut, kita buat tak baca kunut apabila kita jadi makmum, ataupun apabila kita jadi imam, kita tak baca kunut, sehingga makmum lari habis dalam kampung tu kerana sebab tak baca kunut. Benar masalah seperti ini kita nak baiki balas mana, kita nak outback balas mana. Mulai daripada kita lah, kita nak pergi bangkap pahami orang lain yang pelahir selisih daripada kita ni, kita tak boleh. Nak pergi bangkap dia pelahir seperti kita, tak boleh. Hidayah adalah di sisi Allah Ta'ala. Yang boleh buatnya kita ni balas mana, kita semaya masjid kita, okey, tak ada apa. Tapi apabila kita pergi jadi imam masjid yang bermazhab, yang pergi baca kunut, kita nak buat balas mana? Ataupun kita pergi jadi makmum, kita nak buat balas mana? Satu jalan keluar yang saya nak sapa di sini, yang katanya, kalaulah kita pergi jadi imam kepada kampung yang mereka baca kunut, boleh ke tak kita baca kunut? Boleh ke tak kita baca kunut? Setengah orang kata, oh, ni bukan ahli sunnah yang sebenar ni, jong halah orang panggil. Ada yang kata bahasa ni. Ataupun bukan Wahabi sebenar ni. Bala mana tu? Kita dengar satu pendapat daripada ulama yang, kalau kita nak kata, orang yang pegang sunnah lebih daripada kita lah, ataupun dipanggilkan kata bapa Wahabi lah, dia bapa Wahabi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyah ni dituduh sama apabila sebut Wahabi, Ibn Taymiyah. Kita dengar perkataan Ibn Taymiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa dia. Ibn Taymiyah sebut katanya, wa qad yakunu fa'lul marjuhi arjah lil maslahati ar-rajihati kama tarku ar-rajihi arjah ahyanan li muslihatin rajihatin. Ibn Taymiyah sebut katanya, kadang-kadang dua pendapat. Pendapat yang pertama kuat, ar-rajih orang panggil, dalam bahasa ilmiah orang panggil ar-rajih, pendapat yang kuat.
Pendapat yang sebaliknya yang tak kuat, yang lemah itu tu al-marjuh dalam bahasa Arab. Ar-rajih yang kuat. Sebab kita duk amal hari ni, kita pakai pendapat yang rajih yang kuat. Kita tinggal yang marjuh. Sama ada kunut, sama ada baca bismillah yang tak baca derah. Sebab kita pegang pendapat yang rajih, kita tak pegang ataupun kita tinggal pendapat yang marjuh, yang sunat baca bismillah derah. Ibn Taimiyah katanya, kalaulah kita jom ambil pendapat yang lemah, yang tak kuat, al-marjuh, mari pakai untuk dapat maslahat, untuk dapat pon prayut di mana kuat, pon prayut maslahat ar-rajih, pon prayut yang banyak lagi tu arjah, dia hak tu paling patut lagi, dia kata hak tu paling patut lagi. Contoh yang dapat ramanya, misalnya dalam masalah kunut subuh ini ni, pendapat yang rajih iaitu tidak ada kunut subuh. Pendapat yang marjuh iaitu kunut subuh. Tapi kita pilih nak pakai pendapat yang tak erat iaitu baca kunut subuh. Tujuannya daerah pon prayut. Pon prayut di mana kuat? Kita tak sebut lagi pon prayut ke apa. Hak ni lebih aula lagi. Lebih afdal lah. Ibn Taimiyah soalan katanya lebih baik lah, mana tak. Dalam satu tempat lagi katanya maslahat apa? Li maslahati al-muwafaqah wa ta'lif. Maslahat yang maksud apa? Untuk nak seri balah, tak seri kelahi. Al-muwafaqah nak wi serupa, dan juga nak wi ta'lif, nak wi hati tu satu. Gimana satu masjid, dalam masjid ni hati satu. Kunut sama, tak kunut sama. Hati yang satu. Ibn Taimiyah. Serta akid dalil katanya, contoh ya akid dalil wi napakna, wa kadzalika idza iqtada al-ma'mum biman yaqnutu fil fajr aw al witri, seperti orang yang jadi makmum apabila dia pergi sembahyang, dia jadi makmum kepada imam yang baca kunut, qanata ma'ahu, haraplah dia kunut bersama dengan imam, sawa'a qanata qabla ar-ruku'i aw ba'dah, sama ada imam itu tu kunut sebelum rakaat ataupun selepas daripada rakaat. Apabila kita jadi makmum kepada imam yang kunut, kita kunut. Wa in kana la yaqnutu lam yaqnut ma'ahu. Kalaulah imam tak baca kunut, kita tak sah baca kunut. Tujuan apa? Ta'liful qulub, jaga hati, tak sewi ahli jamaah dalam masjid ini pecah belah. Hak ni kena baca. Imam baca kunut, makmum ni tepi ni tak baca, tak akid tangan kunut, tepi ni baca kunut. Apa keadaan yang berlaku di dalam masjid itu? Noya katanya, kalaulah kita pergi sembahyang masjid mana yang baca kunut, imam baca kunut, haraplah kita akid tangan baca kunut. Niat tujuannya ta'liful qulub, tak saya pecah belah dalam masjid itu, boleh pahala. Tak ada gapo, lebih afdal. Kalaulah kita kasih duk keras kong tak saya baca kunut dan juga menyebabkan pecah belah dalam masjid itu hukum haram pecah belah di sisi umat Islam. Ni jalan keluar bagi orang yang faham dalil daripada hari ni. Faham dalil. Bukan hanya Ibn Taimiyah saja, Ibn Rajab Al-Hambali sebut juga wa qad yutrak al-qaul ar-raji' al-mujtahad fihi ila ghairihi min al-aqwali al-marjuhah idza kana fil ifta' bil qaul ar-rajih mafsadah. Apabila kita kasih duk pegang dengan pendapat yang kuat tapi mafsadah kongsi tu banyak, itu tidak patut sikit habuk. Ibn Rajab waya tanya, katanya mafsadah ada sungguh tak? Jawapannya ada sungguh. Ada sungguh. Kalaulah dalam masalah yang baca bismillah derah tak derah, kita tu imam yang tak baca bismillah derah, pergi semaya ke pamiak ke mana, ke masjid ke mana, yang bukan daripada masjid yang kita maya biasa, kita Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang misalnya contohnya ni pamiak, orang mari belakang dengar imam tak baca bismillah, dia lari pergi semaya buat jemaah yang lain. Hadhihi mafsadah. Ini adalah konsia. Konsia apa? Tu imam yang pertama tak baca bismillah dengan menyebabkan makmum lari pergi buat jemaah lain. Berlaku jemaah yang kedua. Dalam satu masjid jemaah ataupun imam dua orang ataupun tiga orang, ini tidak diboleh dalam
di dalam agama Islam. Tak boleh nak dalam satu masjid ada tok imam 2 orang 3 orang, tak boleh. Mafsadah tak? Mafsadah. Sama juga di dalam bab kunut ini ni, kadang-kadang orang yang dia nak mari semaya belakang kita yang tak baca kunut, dia sengaja mari lambat. Bagaimana? Dia dah ada kata kita ni majlis imam tak baca kunut. Dia kelang mari des semaya ni nak wida rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama tak usah masuk semaya kali kita. Kerana apa? Apabila semaya rakaat yang pertama sama kita, rakaat yang kedua kita kunut, dia akan angkat tangan kunut. Tapi apabila dia mari semaya lewat, bila nak semaya, sengaja nak semaya masuk rakaat yang kedua, rakaat dia rakaat dua dia tambah, dia boleh kunut sendiri sehingga sudah daripada semaya. Mafsadah tak? Mafsadah. Kerana menyebabkan waktu satu orang ni masuk semaya lambat dengan sebab kita. Waktu orang masuk semaya. Bahkan kau masuk semaya cepat balas mana, itulah lebih afdal. Ada orang tanya kepada Syekh Salih Al-Munajjid, katanya, kita pergi masuk kepada masjid, tok imam duduk sujud. Adakah kita kena nanti tok imam naik mari dulu baru kita takbir masuk semaya, ataupun kita takbir selalu dah dan juga turun sujud bersama dengan imam? Kalau kita kebanyakan, nanti tok imam dulu rugi rang sujud bersama dengan tok imam. Tetapi Syekh Munajjid yang katanya, kau masuk semaya cepat itulah lebih afdal. Walaupun tok imam duduk sujud, kita selalulah takbir masuk semaya, turun sujud bersama dengan tok imam lebih cepat. Kerana kita tak tahu kata masa mana yang Allah Ta'ala nak ampun dosa kita dalam semaya. Ini al-mafsadah. Nah, ini habis itu tujuan hari ini yang kita dapatnya, satu, kita boleh tahu kata dalil yang kita duk pakai hari ini, yang kita tak kunut, apa dia dalil. Dan juga kita boleh tahu juga kata dalil yang orang kunut, apa dia dalil. Dan juga yang ketiganya, apakah yang kita boleh buka dada untuk terhadap umat Islam yang tak serupa ataupun selisih pendapat dengan kita. Tujuan untuk nak menjadikan umat wahidah, tak selisih lah. Kita nak bangkak, nak paksa dia tak sekelahi dengan kita, tak boleh. Tapi kita dulu ahli sunnah ini jangan kelahi orang yang selisih dengan kita. Itulah akan berlaku umat wahidah yang sebenar, insya-Allah. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.